ini Zura dicalonkan sebagai Timbalan Ketua Batch bagi sesi 2014-2015. Sedikit pengenalan diri, Nur Azura, nama diberi sejak lahir, Nur Azura Ashikin binti Azizi. Pernah dilahirkan di Kelang, Selangor, pernah bersekolah di SBP Integrasi Kuantan dan sekarang menetap di Tanah Merah, Kelantan. Manifesto yang Zura ingin bawakan pada tahun ini ialah bersama memperkasa ukhuwah yang jitu, bersatu memantapkan ilmu yang seribu. Apa yang Zura ingin ekstrak daripada manifesto Zura ini, yang pertama adalah berkenaan dengan ukhuwah. Dengan sandaran hadis mengenai hak Muslim terhadap Muslim yang lain, merangkumi 6 item. Yang pertama, memberi salam apabila bertemu, memenuhi undangan apabila dijemput, memberi nasihat apabila diminta, dan menjawab bersin, menziarahi apabila sakit, dan mengiringi jenazah apabila dia meninggal dunia. Kenapa Zura ambil hadis ni? Sebabnya kita di Mesir ni, kita hidup sebagai satu family kan. Bila hidup satu family, kita akan need each other. Bila need each other, so ukhuwah tu kena mantap. Bila ukhuwah tu mantap, insya-Allah kita boleh survive kat bumi Mesir ni kan. Okay, untuk yang pertama. Yang kedua, Zura ingin menyuburkan dalam diri ahli jenis tu mengenai dalam setiap ahli jenis tu ada dalam hati, once a genius, always a genius. Untuk memantapkan ukhuwah tu sendiri dan berkekalan sampai ke syurga kan, insya-Allah kan. Okay, yang tu yang poin pertama, ukhuwah. Yang poin kedua adalah ilmu. Kenapa Zura pilih ni ilmu? Kerana sebab kita di bumi Mesir ini, di bumi yang terkenal dengan pusat keilmuan Islam kan, yang sangat banyak kan. So bagi satu kemestian lah bagi kita sebagai student medik untuk menimba sebanyak ilmu yang boleh. Bukan saja ilmu medik, malah ilmu-ilmu fardu ain, ilmu perubatan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang doktor pada masa akan datang, insya-Allah. Dan yang kedua, Zura ingin menyuburkan dalam diri sahabat-sahabat sekalian mengenai adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Sebab kita penuntut ilmu ni perlu amanah kan. Bukan amanah dengan ilmu tu saja, malah amanah dengan komitmen kita. Maksudnya kena datang kelas awal, perlu dengan kuanti kelas, kena hormat cikgu. Sebabnya bila ada keberkatan ilmu tu, insya-Allah ilmu kita tu dapat diamalkan pada masa akan datang. Yang benda ni sangat-sangat penting bagi kita sebagai seorang doktor. Itu saja kot untuk manifesto Zura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertamanya, apa khabar kawan-kawan sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat dan sentiasa di bawah rahmat Allah, insya-Allah. Okey, pertamanya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama diberi Siti Nur Suhaila binti Ramli. Siti Nur Suhaila berasal daripada Banjar Berbani, Selangor, letak sekarang di Alor Selatega, Kuala Rama SMK Fitra. InsyaAllah saya bertanding untuk jawatan Timbalan Ketua Batch. Okay, manifesto yang saya bawakan ialah perkongsian ilmu dibudayakan, sasial dan akhlak dipertingkatkan. Saya ulang, perkongsian ilmu dibudayakan, sasial dan akhlak dipertingkatkan. Baik, saya beri sedikit penerangan tentang manifesto ni. Yang pertama berkaitan dengan perkongsian ilmu. Yang kita tahu, okay, dibudayakan maksudnya untuk menjadi satu benda tu jadi adat, kebiasaan dalam kalangan satu kelompok manusia lah. Jadinya memandangkan kita tahun depan, tahun 4 bakal menjadi tahun 4. Jadi yang apa kita tahu daripada sini tahun 4 ni banyak waktu free. Jadinya saya kalau boleh nak bentuk setiap dalam batch kita ni bentuk kumpulan ala-ala study group, tapi ini group ke hospital. Saya bercadang untuk meletakkan PIC ataupun mungkin AJK batch tahun depan sendiri sebagai PIC untuk follow up untuk setiap kumpulan yang pergi ke hospital. Dan bila balik daripada hospital, bukan sekadar balik sahaja-sahajalah, berkongsi pula dengan kawan-kawan. Mungkin berkongsi tu adalah media yang spesifik. Mungkin kita boleh berkongsi melalui Facebook sendiri,
dalam kelas ataupun bila ada program batch. Dan perkongsian ni macam dia dapat membuka minda lah, sebab setiap orang pergi ke hospital kan mendapat kes yang sama, dia akan mendapat kes-kes yang lain. Jadi secara tak langsung menyebabkan orang-orang lain eager nak tahu apa benda ni, apa kes ni, dan boleh menggalakkan ahli batch untuk buat research. Dan tambahan pula untuk kawan-kawan kita yang bakal menjalani tahun 3 tahun depan pun boleh memberi pendedahan awal kepada mereka. Okey, itu apa yang saya nak lah, perkongsian ilmu dibudayakan. Okey, yang kedua, sahsia dan akhlak dipertingkatkan. Ini yang manifesto ni tercetus selepas talk motivasi bersama Kak Badia Yaakob masa program batch hari tu, di mana beliau berkata bila naik tengah career dia akan ada masalah akhlak lah. Jadi akhlak ni luas, tapi yang saya nak tekankan ialah berkaitan dengan datang lewat ke kelas. Sebab kita tahu benda ni bagi saya ramailah bilangan yang datang lewat ke kelas. Jadinya saya bukan nak hapuskan terus, cuma nak mengurangkan jumlah, kurang sikit by sikit, dan seterusnya tak ada lagi lah yang datang lambat. Jadinya mungkin apa yang saya bakal lakukan, saya nak letakkan tanggungjawab menegur ahli yang lambat ni di atas semua ahli batch sendiri, dan terutamanya berkaitan ke batch tahun depan. Jadinya bila dah ada tanggungjawab untuk menegur kawan kita yang lambat, jadi saya tak langsung bila nampak kawan lambat, kita ada inisiatif nak tegur, sebab itu adalah pembawaan batch. Kita saya dibalikan menang lah, insyaAllah. Jadinya bila dah sering ditegur datang lambat, mungkin akan terbukalah hati orang tu. Sebabnya nak kata datang lambat ni, dia berkaitan dengan keberkatan ilmu kita. Adab kita dengan doktor, adab kita dengan kawan-kawan sendiri lah, insyaAllah. Dan bukan akhlak berkaitan dengan datang lambat je, mungkin ada lagi berkaitan dengan program kelas atau akhlak kita sesama kawan, batch. Okey, itu secara ringkas penerangan saya berkaitan dengan manifesto saya. Saya ulang balik, perkongsian ilmu dibudayakan, sahsia dan akhlak dipertingkatkan. Walau bagaimanapun, ada dua perkara asas yang saya tak letakkanlah dalam manifesto ni, iaitu asas kita berkaitan dengan ukhuwah dan juga berkaitan dengan peningkatan bilangan pelajar mumtaz. Okay, sebab apa saya tak letakkan? Sebabnya bagi saya dua benda ni lah adalah asas. Mana setiap pimpinan batch untuk setiap tahun memang wajib melaksanakan benda ni. Walaupun saya tak letak dalam manifesto, bukan bermakna sebenarnya ditakdirkan saya untuk menjawab jawatan pimpinan batch. Tak bermakna saya tak jalankan dua benda ni. Tak, benda ni memang insyaAllah akan dijalankan, sebab dua benda ni adalah asas untuk setiap batch kita lah, insyaAllah. Jadinya saya harap kalian jelas dengan manifesto saya. Okey, buatlah undian yang terbaik, istiqarah lah kalau perlu. Sama-samalah insyaAllah kita bantu pimpinan batch yang akan datang. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar Malaysia adalah harapan bangsa. Diamanahkan untuk menuntut ilmu, membina sahsia diri dan menampilkan contoh dan imej yang terbaik, menjadi kebanggaan keluarga, bangsa dan negara serta agama. Dengan itu, saya Fairuz Nabila binti Burhanuddin akan terus memegang dan mempertahankan perkara-perkara berikut demi kelangsungan dan kesinambungan kecemerlangan pelajar jenis. Kelulusan cemerlang adalah keutamaan. Kehidupan yang seimbang dan muhibah sesama bangsa dan masyarakat setempat Mesir adalah cara hidup. Pergaulan yang dihiasi oleh tata susila terbaik adalah amalan. Dan yang utama, akidah dan amalan kami sebagai umat Islam akan dipertahankan dan diperkukuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Nabila binti Burhanuddin dan saya bertanding sebagai timbalan ketua batch Genius. Moto saya, mahasiswa cemerlang, agama dan bangsa gemilang. Berikut merupakan manifesto saya. Yang pertama, saya akan berusaha memperkukuhkan ilmu perubatan kita melalui kuis celik medik. Bertepatanlah dengan moto tadi, cemerlang. Macam mana nak jadi cemerlang? Ialah melalui ilmu. Yang kedua, saya akan cuba memperkasakan lagi bahasa Inggeris dan Arab dengan cara English Night ataupun Arabic on Wheels. Ini dapat dicapai melalui beberapa aktiviti seperti chorus speaking, debate, book review, belajar vocab baru, kuis bahasa dan sebagainya. Yang ketiga, saya akan mengadakan program
membudayakan dan penghayatan Al-Quran. Walaupun akademik itu penting, tapi kita tak boleh lupa ilmu ukhrawi. Oleh itu, saya ingin mengusahakan pembawaan lebih banyak program yang boleh memberi manfaat kepada kita semua, seperti bacaan Al-Quran serta tafsirnya, aktiviti membaca Al-Quran berkumpulan, serta berkongsi kelebihan setiap surah ataupun sebagainya. Yang keempat, saya akan berusaha mempromosikan kebudayaan serta merapatkan ukhuwah antara pelajar Malaysia dan pelajar Arab melalui Minggu Persahabatan Malaysia Arab. Saya lihat kurangnya interaksi antara pelajar kita dan pelajar Arab. Jadi saya yakin kita dapat memperbaiki perkara ini melalui pertukaran budaya bahasa. Dengan wujudnya Minggu Arab Malaysia, kita akan dapat kukuhkan hubungan antara pelajar Malaysia dan juga pelajar Arab. Yang kelima, mengadakan inter-batch games antara batch junior, senior dan juga pelajar Arab. Kita juga perlu rekreasi selain daripada belajar, tapi lagi bermanfaat kalau dapat lahirkan perasaan ukhuwah dalam aktiviti tersebut. Jadi, saya ingin meneruskan dan juga menambah baik apa yang kita dah ada, seperti chess tournament, Scrabble, futsal, pertandingan memasak dan lain-lain. Dan yang keenam, saya akan mengusulkan kepada pihak universiti agar mewujudkan merchandise store Kasra ini supaya menjual pen, topi, kasut, baju, beg, perkara yang kita perlu. Dapatlah kita berkongsi memori manis Mesir kembali ke Malaysia. InsyaAllah saya bertekad untuk melaksanakan yang terbaik, memenuhi amanah dan mandat anda, mahasiswa cemerlang agama dan bangsa gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas kan. Okay. Kalau Zura, kertas kan. Kita guna kertas untuk apa? Untuk menulis kan. Untuk menulis kan, kalau Zura nak ibaratkan kertas tu ibarat satu macam cermin lah. Bukan cermin, macam benda yang bersinar kan. Contohnya kita tulis something, tulis, lepas tu kita nampak something dekat belakang dia kan. Kita nampak apa kita tulis kan. Tu macam ibaratkan satu takdir lah. Macam bila kita tulis satu takdir tu kan, berlaku macam ni kan. Kita selalu macam kita akan sedih, kita akan gembira kan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya tu, di atas kertas tu ada hikmah di sebalik belakang kertas tu. Tu lah cara Zura nampak daripada kertas tu. Kayaknya apa yang Zura nak, macam apa pun tak ada kita, be positive and kena selalu bersyukur lah. Bersyukur dengan Allah kan. Dan yang benda ni paling dekat dengan Zura kayaknya. Sebabnya apa pun tak ada Zura lepas ni, menang kalah kan, Allah dah tetapkan benda tu ada hikmah dia kan. Kat mana pun posisi kita, menyumbanglah untuk Islam, menyumbanglah untuk kebaikan kita semua. Kiranya lepas ni kalau korang nak pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang mendekatkan korang, diri sahabat-sahabat kepada Allah. Jadi kita tahu kan, di sebalik hikmah hikmah di sebalik pilihan yang kita buat tu kan. Tu je kot daripada kertas tu. Kertas, baiklah macam ni. Okey, bila kita dapat kertas, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak mencontek atau buat nota. Okey. Jadi bila kita contek kertas tu, adalah siapa kita berguna kertas tu? Bagi saya tak berguna lah. Dan orang akan ronyok-ronyok dan orang buang. Bila kertas tu kita buat nota, yang elok atau benda yang baik lah. Nota atau something yang surat ke apa, benda-benda yang penting, kita akan sayang sangat nak buang. Kita akan simpan dan menjadi, even kita nak bagi ke orang lain akan terima benda tu sebab dia benda-benda baik, nota macam tu kan. Okey, saya simpulkan kepada kehidupan kita lah. Macam hidup kita ada dua pilihan. Kalau kita nak ke arah yang negatif atau ke arah yang positif lah. Sebenarnya kita dalam keadaan yang negatif, ke arah yang negatif, kita malas, kita tak suka tolong orang, tak suka buat kerja medik, tak suka buat kerja persatuan atau apa je. Orang nak ke kat kita, orang nak ke dekat kita, orang nak ke tolong kita, even kita sendiri pun malas nak buat macam tu. Jadi kalau kita tolong orang, kita bahagiakan hati orang, kita macam kita tolong kawan-kawan study, kita tolong kerja-kerja semua persatuan ke, kerja medik ke apa semua orang nak dekat kita. Semua orang rasa macam kita ni bermanfaat. Sama macam kertas tadi lah. Sebab nota tu
satu benda yang sangat bermanfaat. Dan manfaat itu adalah dalam jangka masa yang pendek dan juga dalam jangka masa yang panjang. Bila kita buat benda yang baik, kita tolong orang, kita pun bermanfaat buat mereka. Jadinya keredaan Allah dan keberkatan Allah akan sentiasa bersama kita lah. Bila dah dapat redha dengan keberkatan Allah, insya-Allah jalan kita hingga ke akhir hayat tu insya-Allah Allah pun mudahkan. Bukan kat dunia je, dekat akhirat pun Allah mudahkan. Insya-Allah sampai itu saja. Sedia elok sesama memperoleh kesan yang terbaik. Terima insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas selalunya orang akan kaitkan dengan macam apa, kita ibarat kertas putih yang dicorakkan bla 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 bla. Tapi saya rasa benda tu macam terlalu biasa. Jadi saya rasa kertas, banyak benda yang kita boleh buat dengan kertas. Kertas boleh cakap kertas periksa. Bila cakap kertas periksa, semua orang macam risau, macam dudap-dudap hati. Boleh cakap kertas tu ialah, okeylah, bolehlah yang corak tadi. Ataupun boleh cakap kertas, kalau macam orang Arab, kertas dia buat adalah kursi, meja, kursi untuk duduk. Tapi kalau kertas bagi saya ialah, daripada selai kertas tu banyak benda yang kita boleh buat. Salah satu contohnya ialah kita boleh pelbagai aktiviti, macam contoh kertas selai tu, jangan kertas selai tu tak boleh buat banyak benda. Dengan kertas selai kita boleh lipat kecil-kecil, lepas tu potong, buat bentuk yang orang tangan tu, bila buka dapat yang dapat satu rantai kawan yang panjang. Itu ialah satu kertas. Dengan kata lain nak cakap, kita sebagai selai kertas, jangan ingat kita seorang tak boleh membawa kebaikan atau memberi bakti kepada batch ataupun universiti ke apa-apalah. Sebab daripada selai kertas tu, ibarat kita selai kertas, kalau dilipat, dikecilkan, bermaksud ditegakkan lagi dengan ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang boleh buat kita lagi hebat, dikecilkan kecil sekecil-kecilnya, lepas tu dipotong, dibuat pelbagai bentuk. Bermaksud dalam komuniti misalnya kita buat dalam pelbagai bentuk, bila dibuka semua orang dapat masuk dalam bulatan tu. Semua orang dapat pegang kertas yang comel, yang tangan-tangan tu. Tahu kan maksud yang pernah tengok tangan tu? Itulah kita selai kertas.